Assalamualaikum, selamat sejahtera. Lagi sekali podcast Atekoma Sembang Bola Lagi. Tetamu kita pada hari ini, kalau yang masih ingat pada episod pertama, Zul Mokhtar, penyokong die-hard fan Manchester United. Jadi ini adalah kali kedua Zul Mokhtar bersama kita. Mungkin tidak perlu diterangkan lagi tentang undang-undang 30 minit soalan maut yang akan kita masuk sebentar lagi. Tapi mungkin untuk pendengar baru, perlu juga Zul Mokhtar silakan perkenalkan diri ataupun cerita sikit tentang kisah kasih sayang antara Zul Mokhtar dan juga Manchester United. 1 minit, silakan. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana jemputan lagi sekali. Nak cerita pasal MU ni, kalau ajak sembang subuh pun kita bangun. Kita boleh sembang pasal MU. Dia dengan title pingat gangsa, maksudnya nombor 3 EPL ni memang kita rasa macam semangat kita lebih sikit lah. So, memang kita layak Champions League. So, pertemuan dengan MU macam biasa, nama pun dah memang Zul Beckham. So faham je sudahlah. Kita memang meminati MU, memang ada minat kelab lain, ada juga tengok bola kelab lain, ada juga beli jersey kelab lain. Tapi sorry, jersey Liverpool kita buat kain buruk. Terima kasih Zul Mokhtar. Sepanjang 30 minit ni, sebab nak bagi sedap sikit, kita akan gunakan Gua Lu. Boleh ya? Sedap sikit nak tanya Gua Lu ni. Okey, jadi undang-undang dia sekadar mengulang sikit-sikit. 30 minit host soalan. Akan di-upload ke YouTube channel. Jadi penyokong Liverpool pun boleh tengok apa yang Lu cakap hari ni. Lepas itu gua tahu Lu memang akan stay sampai habis, jadi tak ada masalah. Okey, 30 minit bermula sekarang. Sudah bersedia? Bersedia. On. Okey, apa sebenarnya yang jadi ni? Tajuk kita hari ni adalah Alkisah Manchester United transfer 2020. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Jadon Sancho? Jadon Sancho. Rasanya Jadon Sancho penyelesai segala masalah kalau dia pergi ke MU. Tapi rasanya bukan 50%, mungkin 30% je kot peluang untuk Sancho pergi ke MU. Sebab rasanya ni bukan berkaitan dengan MU nak atau tak nak, ada duit atau tak ada duit. Tapi Jadon Sancho pun bukan isu dia nak atau tak nak. Isu dia selepas pandemik coronavirus, semua kelab sangat berhati-hati untuk buat pembelian. Dan ada salah satu sebab utama kenapa MU nampak macam sangat-sangat slow pasal even MU tak menang piala, tak menang liga daripada 2013 pun, last dapat 2013, MU still lagi kelab yang antara kelab yang terkaya. Itu yang menyebabkan MU ni mungkin dia sanggup tak dapat liga lagi tahun ni, gamak tak beli Jadon Sancho. Pasal now football is business. Nampak macam memang dia nak buat bisnes. Dan Jadon Sancho jadi mangsa bisnes. Jadon Sancho ni sebenarnya harga dia dalam lingkungan berapa? Dan berapa sebenarnya yang Dortmund minta? Merapu sangat ke harganya? Dia bukan isu bisnes menyebabkan harga dia tinggi. Tapi isu adalah macam saya cakap, MU tak menang Liga, tak menang Cup, still lagi kelab terkaya. Jadi owner still lagi boleh buat duit.
So bila owner boleh lagi buat duit, bukan isu Dortmund letakkan harga 110 juta. Ada yang cakap 100 juta, ada yang cakap 108 juta, ada yang cakap 110 juta pasal currency yang berbeza-beza. Harga dia munasabah. Harga Jadon Sancho munasabah dengan bawa balik player England ke England, muda, main macam tu, assist dan gol 100 ke 150 pun sebenarnya tak ada isu untuk Jadon Sancho. Tapi isu memainkan peranan penting pasal kita punya polisi selepas pandemik coronavirus ni nampak sangat berbeza. Dia tak boleh nak melabur dalam keadaan mungkin nanti akan bukan start pemain, start daripada segi duit. Pasal kita tak tahu lagi berapa lagi nak rugi ni. Mungkin sampai tengah season depan akan main tanpa penonton. Okey, baik. Mungkin peminat setia akan rasa macam apa benda ni, tapi sama juga peminat setia tapi rasanya decision lebih kepada business decision, bukan menangkap, bukan pasal nak menang balik EPL macam dulu, bukan pasal nak kalahkan Liverpool, tapi memang keputusan dia purely business. Pasal sekiranya mengeluarkan, bukan pasal tak berbaloi, dia cerita dia macam keluarkan 100 juta daripada kita gunakan player academy, mungkin duduk nombor top 6 season depan, tapi kita still ada lagi 100 juta dalam akaun. Pasal jualan tiket sekali game hampir jutaan ringgit. So dia kena calculate kalau 38 game, kalau kata untung 1 juta satu stadium penuh, mungkin lebih. So kat situ aja pun dah lost berjuta-juta. So sorry, memang kita tengah sembang bola, tapi yang benda ni adalah purely business punya decision. Malang sekali, sangat-sangat malang Jadon Sancho, tapi itulah yang berlaku. Tapi harap-harap Dortmund bagi result sampai 10 hari bulan 8. Ada besok lusa. Kalau tiba-tiba diorang tukar decision, bayar dan Jadon Sancho akan jadi milik MU. Dan Jadon Sancho masuk je MU, Liga MU punya. Oh yo. Ini satu deklarasi yang peminat Liverpool takkan suka ni. Satu player boleh ubah satu pasukan. Kalau itu ditanya, betul. Pasal itu je yang MU punya last puzzle. Mungkin ada puzzle yang kat ujung, puzzle tu, tapi Jadon Sancho ni puzzle yang tengah-tengah. Jadon Sancho akan main wing kanan kan nanti. So puzzle yang tepi, kiri, kanan, bucu. Kalau tak ada pun mungkin dia akan main free roll kiri atau kanan. Kita nak seorang changes game player. Dan itu yang MU tak ada. Dan dalam transfer window sekarang rasanya susah nak cari player yang macam tu. So dan kalau dapat Jadon Sancho, kita menang lagi. Okey, sebagai peminat setia, kalau nak rate excitementnya, keterujaannya kalau MU betul-betul sign Jadon Sancho daripada 1 ke 10, agaknya 10. Ya, maksudnya? Sebagai peminat setia, keterujaan kalau betul-betul Jadon Sancho angkat jersey Manchester United, daripada 1 ke 10, keterujaannya tu 10 lah kot. 25. Mak dah. Okey. Kalau dekat Sky Sport ni sebenarnya bukan nama Jadon Sancho je yang naik. Ada naik nama-nama lain juga. Okey. Jadi bila kita sebut nama ni, boleh tak lu bagikan on atau off? Maksudnya sebagai peminat setia, kalau lu sebagai peminat dan juga sebagai owner club,
Nama ni on atau off? Manchester perlukan atau tak perlukan? Okey, senarai nama ni gua ambil daripada Sky Sport, bukan calang-calang. Okey. Jack Grealish. On. On. Okay. Kasper Schmeichel. Half. Callum Hudson-Odoi daripada Chelsea. Off. Tak payah. Mengada-ngada je tu. Sandro Tonali, the next Pirlo. Tak perlu. Off. Defend daripada Monaco, Benoit Badiashile. Double on. Yo. Dia ada budak ni physical okey. Bawa bola okey. Muda. Dia ada tinggi, dia laju. Betul. Muda, sangat muda, 19 tahun, 20 tahun season depan. So dia sangat tenang. Satu-satunya, bukanlah satu-satunya, tapi one of player yang akan cover Harry Maguire dengan baik. Okay. Seorang lagi defend tengah Perancis, Dayot Upamecano. Either one, rasanya lebih fokus kepada Bernard Brescia. Dah main under 21 Perancis, regularly untuk centre back, main untuk Monaco sekarang. So rasa pilihan yang tepat kot. Okay. Kalau kita ambil nama yang dah popular sikit, bukan popular ni dah tahap megastar dah. Kalidou Koulibaly. Seorang lagi defend tengah, mungkin defend tengah antara yang terbaik di dunia sekarang. Tak perlu. Off. Wow. Sebab? Sebab dia antara kalau kita tengok prediction, kalau kita tengok preview, kita tengok review daripada bekas-bekas player, bekas-bekas jurulatih kat England, kalau kata EPL punya show apa semua, Harry Maguire walaupun banyak buat silap, tapi dia main untuk semua game MU. So kita sekarang bukan nak cari seorang lagi Harry Maguire. Okay, kita bukan nak cari seorang lagi Harry Maguire. Kita nak cari orang yang akan berpartner dengan Harry Maguire. So kita tak perlukan Koulibaly untuk benda sama, cara main sama, leadership, besar, lepas tu dah berumur, matang. Kita tak nak. Kita nak sikit yang muda gila-gila sikit. So kita tak perlukan ada dua orang. Defend adalah saling memerlukan. Dia bukan twins. Bukan serupa. Menarik komen ni. Okey, kalau Jadon Sancho tadi wing, ini ada satu lagi nama wing. Dah relegate dah pun dengan Watford, Ismaila Sarr. Ini option yang ke-8, 9 macam tu. For me off. Takkan ambil. Okey, tengah mungkin boleh ganti tempat Fred ataupun boleh ganti tempat Paul Pogba, Thiago Alcantara daripada Bayern. Tak. Thiago Alcantara, risiko untuk beli Thiago Alcantara sangat-sangat besar. Sejarah dah membuktikan tak ada seorang pun player Sepanyol yang dah lebih umur 25 ataupun 27, 28 lah. 28 ke atas yang boleh perform dekat Liga Inggeris. Tak ada lagi. Morata, Morientes, even Fabregas yang dah buat tempah nama dekat Liga Inggeris pun, balik ke Liga Inggeris tak boleh buat apa. So Thiago Alcantara dengan body kecil macam tu, datang, tak ada, dia tak boleh bantu apa-apa pun dekat Liga Inggeris. Santi Cazorla, whatever team. Santi Cazorla, Arteta.
Main pada umur 30 dekat Arsenal. Santi Cazorla dan Arteta. Santi Cazorla dengan Arteta menang liga tak? Okey. Jadi kita pergi pada nama-nama yang seterusnya. Okey. Okey, ini kita bukan target kita bukan target top 10. Jadi player-player yang pilih tu kita tak boleh main sekap jarang je. Okey, ini nama ni rasanya memang sangat-sangat tak tahulah, ini kalau orang yang bukan peminat Manchester nampak rasanya posisi ni Manchester United perlukan dan diberitakan 60 juta harganya. Ben Chilwell, defend kiri. Mungkin nak ganti Luke Shaw? Luke Shaw memang flop. Dengan slow naik, slow turun. Tapi kita ada Brandon William untuk 60 juta ridiculous lah. Ben Chilwell. Rasa tak good. Okey. Kalau ikut senarai ni nama terakhir, seorang wing lagi. Wing yang sangat terkenal. Pemain Perancis, Barcelona, Ousmane Dembele. Sangat menarik nama tu. Bukan setakat menarik. Selepas tengok dia pakai baju kuning dekat Dortmund, susah sangat nak tengok dia main bola. Kalau siapa yang ada ikut dia personally, dia macam ingatkan dia dah bersara. So Ousmane Dembele, nasihat peribadi pada Ousmane Dembele, pergi kelab Italia. Apa pergi sebab? kelab Itali, game slow sikit. So boleh baik injet dalam setahun 2 tahun, lepas tu baru pergi ke kelab Sepanyol balik ke. Untuk kaki yang sangat rapuh macam tu, jangan datang Liga Inggeris. Okey. 15 minit dah berlalu. Kita nak buat macam ni pula. Kita nak masuk ke satu game. Tadi kata kalau Ben Chilwell mahal 60 juta tak nak, Jadon Sancho business decision. Tapi apa kata kalau kita buat macam ni? Kita akan sebut nama player. Kalau tukar dengan player MU agak-agak nak tak ambil? Boleh ya? Maksudnya dapat player cuma perlu tukar player je. Okey. Nama yang pertama adalah okey, katakanlah Ben Chilwell ni dapat free, tak payah bayar 60 juta, 30 juta pun tak payah bayar, 10 juta pun tak payah bayar. Tapi kena bagi Aaron Wan-Bissaka ke Leicester City. Silakan. Tak. Tak. Okey. Aaron Wan-Bissaka kekal. Okey. Dapat peluang juga untuk ambil Jadon Sancho percuma. Tak payah bayar 150, 100 tak payah. Ya, ulang balik boleh? Percuma Jadon. Okey, Jadon Sancho. Tapi kena tukar dengan Bruno Fernandes. Dia serupa macam puzzle tengah tu. So ambil puzzle lain yang kat tengah, letakkan puzzle tu. So nak dua-dua. Okey. Jadi tak nak tukar, mana boleh nak dua-dua? Kita usahakan juga. Okey. Faham? Bahagian tu kita faham. Okey. Bernard Badiashile, prospek defend tengah yang memang nampak ganas. Boleh dapat percuma tapi kena tukar dengan Harry Maguire. Tukar. 19 tahun, 20 tahun. Tukar.
Oh, ini sangat-sangat menarik. Okey, terbaik. Kita cuba pula pergi kepada player yang tak ada dalam senarai Sky Sport tapi kalau tiba-tiba boleh dapat. Boleh ya? Okey, ini tak ada dalam senarai Sky Sport tadi tapi kalau tiba-tiba boleh dapat. Katakanlah boleh dapat Toni Kroos percuma. Percuma Toni Kroos passing yang paling banyak sharp passing dekat La Liga, player yang memang paling banyak pegang bola dalam La Liga, tukar dengan Paul Pogba. Tukar. Menarik. Okey, bila bercakap tentang Paul Pogba ni, kita mesti kena sentuh sikit player yang ada rumours nak keluar lah. Biasalah, bila cakap tentang transfer ni, mesti masuk ada, keluar pun ada. Dan mesti nama yang top of the list mesti Paul Pogba punya. Cabut ke tak cabut Pogba ni? Cerita dia. Okey, tadi cakap suruh tukar, lepas tu yang ni apa semua. Okey, Paul Pogba ni dia ada satu benda yang berbeza untuk season 2020-21. Benda ni kalau rasa orang yang sampai tahap minat bola ni, bukan setakat minat, bukan setakat beli baju, dia siap main game bola, dia main bola dan main FM. Okay. FM ataupun CM, itu sampai tahap minat bola yang melampau lah tu. Management bola pun dia belajar juga. Okay. Siapa yang faham adalah Pogba, dia sendiri dan MU sendiri need each other untuk season 2021. Kenapa? Pasal 19-20, 2019-2020 dengan pandemik coronavirus lagi, dengan dia punya injured lagi, rasanya dia sendiri kena buktikan pada semua pasukan gegasi lain yang dia masih boleh bermain. Jadi MU pula dalam keadaan nak dapatkan Jadon Sancho pun business decision. So MU nak guna dan Pogba pun nak kena gunakan MU. So untuk season depan rasanya lah kalau ikut kajian gua, dia memang takkan pindah untuk kebaikan bersama. Bukan pasal MU terbubut ke dia. Tapi ini untuk kebaikan bersama. Proof first and then you can leave it. Ini satu analogi. Kalau sekarang pun dia nak request move pun belum tentu ada pasukan yang berani ambil. Okey, menarik. Ada satu nama lagi yang dikaitkan tiba-tiba dalam Sky Sport, dikaitkan dengan Paris Saint-Germain, PSG. Marcus Rashford. Jual atau tak? Dia bila bercakap tentang PSG ni kurang-kurang 100 juta dia nak beli Rashford ni. Kalau bercakap PSG lah. PSG pun sampai sekarang tak buat apa-apa bid lagi untuk player lain. Selepas coronavirus ni rasa PSG pun ada tekanan tersendiri. Lagipun Marcus Rashford dia ada sentimen akademi muda dan dengan foundation akademi foundation Manchester United lagi untuk bantu gelandangan apa semua. Dia dah boleh semusim atau dua musim dia bersama MU, dia akan jadi ikon. Kalau dia pindah, dia memang tak apa nak betul. Rasanya dia akan stay. Dia akan stay dan peminat pun suka dia untuk stay. Okey, terbaik. Okey, bila bercakap tentang semalam maksudnya episod sebelum ni punya podcast, ada fan Liverpool kata Manchester United ni bila beli player selalu kena scam. Okey. Kena scam dengan ejen. Kita tengok sejarah. Dalam 5 tahun kebelakangan ni, kecuali season 2018-2019, season yang lain memang main hampir-hampir 200 juta ataupun lebih sikit.
Nama-nama macam Harry Maguire, Lukaku, Pogba, Mkhitaryan, Angel Di Maria sebelum tu. Memang semua mahal-mahal. Tapi majoriti pembelian ni boleh dikatakan gagal. Mungkin Martial waktu beli tu rasa macam 2-3 season nampak macam tak apa-apa je. Tapi sekarang baru nampak okey kot. Fred pun waktu mula-mula nampak gagal, sekarang baru nampak okey. Tapi untuk belanjakan 200 juta satu season, 150 juta satu season, 180 juta satu season, sebenarnya terlebih belanja, tak pandai belanja, salah manager, salah pengurusan, ataupun sebenarnya apa komen sebagai peminat setia? Dia kalau perbincangan untuk beli player tu ada 5 bucu, so 5-5 tu salah. Salah satu nak beli player pasal kita nak guna player tu. Salah satu kita nak menang piala. Salah satu apa yang kita mampu. Dan yang paling penting adalah player tu nak tak masa datang. Orang lain beli player lain 100 juta. MU ada duit 100 juta, tak ada masalah. Tapi kenapa dia pergi ke kelab lain? So daripada 5 tahun kebelakangan ni, dan episod yang pertama dulu pun kita pernah gua ada mention yang sekarang transfer window, apa yang gua faham transfer window macam transfer window sangat tu, dia bukan macam dulu. Dia boleh pergi usah-usah player, boleh cakap interest. Sekarang tak cakap interest pun ada scam ataupun ada wartawan yang akan cakap kita interest. Macam kata dapat maklumat daripada Sky Sport apa semua. So untuk 5 tahun ni kalau nak disalahkan adalah salah semua. Salah semua. Tak boleh cakap orang tipu, pasalnya boleh disenaraikan rasanya. Boleh disenaraikan pembelian yang bagus untuk semua agregasi satu dunia. Satu dunia. Rasanya boleh kira dengan jari je. Pembelian yang, dia ni hebatnya. Boleh dikira. Ambil lah Barcelona, Real Madrid, Bayern. Dalam 5 tahun kebelakangan ni pun, memang waktu MU asyik kena scam ni pun, tak ada pembelian yang bagus. Penyokong Liverpool yang tanya, Klopp buat tim tu lama, 5 tahun. Klopp datang, dia build up tim tu, sebab tu itu apa yang jadi. Bukan pasal kehebatan dia beli player. So, tim lain pun flop. Dalam jual beli player untuk 5 tahun ni, 5 penjuru, 5 masalah. Okey. Terbaik, satu komen yang nampaknya daripada angle yang lain, jadi menyebabkan otak kita berfikir juga. Kita tak terfikir daripada angle tu sebelum ni. Okey, sebab kita ada 3 minit lebih je lagi, dah tentulah kita dah bercakap dah tentang transfer window, transfer target 2020, tapi tak lengkap rasanya kalau kita tak sentuh sejarah sikit lah rasanya. Okey, tim sekarang, boleh. Okey, tim sekarang kalau nak dibandingkan dengan tim tahun 1999 yang menang treble. Yang menang treble maksudnya tim yang depannya ada Dwight York, Andy Cole, tengahnya ada Roy Keane dan Paul Scholes dan David Beckham, Ryan Giggs, defense-nya ada Jaap Stam, Gary Neville. Ada tak player daripada tim sekarang yang boleh masuk ke dalam tim 1999 treble team? Player yang ada sekarang yang boleh masuk main kesebelasan. Okay. Dia dah jangka soalan ni. Okay. Terima kasih. Dia, isu dia sekarang yang 1999 punya tim tu, sebenar-benarnya kalau siapa yang mengikuti MU, inilah comebacknya.
inilah comebacknya. Tim sekarang. Bayangkan, Okay. defend, ya ini comebacknya. Ya, ini comebacknya. Okey, kenapa dia cakap macam tu? Kita dah ada budak akademi dan muda di serata tempat daripada atas sampai bawah sebiji macam 1999. And then, sebut nama Jack Stam apa semua, bayangkan kalau jadi Bernard Berdeshel masuk bergandingan dengan Harry Maguire, and then Jordan Sancho masuk, reserve kita ada lagi Tahith Chong, Jack Grealish kalau kita dapat beli, macam copy paste pula. Okey, itu kalau 1999. Ada lagi satu tahun 2008, menang Champion League juga, menang Liga juga. Waktu tu ada Carlos Tevez, Wayne Rooney dan Cristiano Ronaldo. Okey, kita ulang nama ni. Carlos Tevez, Wayne Rooney dan Cristiano Ronaldo waktu tu menang Champion League, menang Liga, setaraf tak dengan Mitchell, Mason Greenwood dan juga Rashford, ataupun masuk Jadon Sancho sekali. Setaraf tak dengan tim yang menang dia macam ni lah. Dia kenapa cakap copy paste yang 1999 pasal itu lebih mirip. Untuk tim yang 2008 waktu Cristiano Ronaldo ada, dia macam ni je nak jawab dia. Cristiano Ronaldo pergi Real Madrid pun dia menang, pergi Juventus pun dia menang. So tim tu tak boleh nak katakan satu tim yang betul-betul bagus. Dia lebih kepada individual. Even lah kita punya pendapat kalau kata Cristiano Ronaldo tu letak dekat Arsenal pun waktu nombor 9 tu, nombor 8 Nombor 8. Yang season ni bagi lagi 10 game, silap boleh menang nombor 2. Okey, jadi maksudnya dari segi berpasukan tim ini lebih baik daripada tim 2008, tapi tim 2008 lebih kepada individual player. Ya, betul. Okey. Yalah, seorang boleh skor lebih daripada 20 gol, memang sangat-sangat membantu pasukan. Okey. Habis dah 30 minit. Kita cerita Jadon Sancho, banyak kali kita sebut nama Jadon Sancho ni. Kalaulah betul-betul jadi datang, pakai nombor berapa? 7. Oh, udah ada nombor, betul juga. Confirm 7. Dia bukan saja akan lock nombor 7 dekat MU, dia akan lock nombor 7 di England. Dan penghijrahan dia ke MU akan menjadikan dia kesebelasan utama England. Oh, okey. Kita dah bersembang 30 minit pasal MU, Manchester United. Sebelum kita tutup ni, gua nak lu buat prediction sikit. 2 prediction, Champion League dan Euro. Euro lagi setahun, Champion League yang tengah jalan sekarang. Silakan. Result dah keluar. Rasanya Manchester City Champion. Manchester City boleh champion. Dia akan jadi Manchester lah nanti. Champion League Manchester City, Europa Cup Manchester United. Jadi lawan Manchester Derby dekat Europa Super Cup. Okay. Boleh tengok ah. Okey, Euro. Dah satu lagi untuk Euro. England. Ini lain macam punya prediction ni. Terus England, takkan sebab Jadon Sancho terus England juara. England bukan masih popular, tapi England saingan yang paling deras, saingan yang paling kuat adalah daripada Belanda, Netherlands. Itu aja pasukan yang nampak macam ada backup. Spanyol tidur lagi.
Perancis saingan tapi mungkin tersingkir suku akhir. Yang lain rasanya tak ada. Boleh buat analisa memang England kalau nak hantar 2 tim pergi Euro pun dia boleh hantar. Okey, kita tutup podcast kita setakat ini. Nanti kita akan panggil lagi untuk Euro pula. Dekat-dekat Euro nanti kita akan panggil lagi. Waktu tu defend lah England, tapi waktu tu baru kita nampak siapa yang dah main kelab mana, siapa akan main posisi ni, sedap sikit kita nak sembang. Terima kasih banyak Zul Mokhtar. Hari ni kita boleh nampak betul-betul dalam tentang strategi transfer Manchester United 2020. Banyak soalan yang dah terjawab, banyak keraguan yang dah kita selesaikan. Terima kasih banyak. Kata-kata akhir untuk peminat Manchester United di Malaysia dan juga mungkin boleh sharekan Facebook untuk ada orang yang nak follow mungkin. Okey. Peminat-peminat MU sama-sama boleh follow dekat Zulkarnain Mokhtar Joy. Ada kat belakang muka ni lah. Gambar orang berkemah bola. Itu kita punya minat lah. So untuk penyokong MU pula, untuk penyokong MU ada 2 hari lagi ni, berdoa banyak-banyak. Kita dapat Jadon Sancho kata putus dalam 2 hari lagi ni, kita menang Liga. Dan untuk penyokong Liverpool, masih ada masa untuk meraikan. Teruskan. Tahniah anda menang. Raikan. Tak ada masalah. Okey, mungkin 60 tahun lagi baru merasa. So, gebang lah kau punya champion tu sampai bila-bila. Terima kasih banyak Zul Mokhtar. Itu saja pada hari ini. Jangan lupa follow, subscribe, boleh komen di bawah kalau tak setuju dengan apa yang Zul Mokhtar cakapkan. Lepas ni akan ada podcast-podcast lain pula. Mainly tentang bola, tapi kalau bukan bola pun kita akan kupas topik-topik lain yang kontroversi. Apabila buka saja Liga nanti, kita akan buat podcast lagi khas untuk Liga Malaysia buka saja. Piala Malaysia main, kita akan buat podcast tentang Piala Malaysia pula. Dan Euro dah tentu kita akan kupas habis-habisan dalam podcast kita. Terima kasih banyak Zul Mokhtar. Kepada semua terima kasih ikut Atakomo Podcast. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.